kejap. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi pada petang ni saya akan buat satu press conference yang singkat berkenaan isu tentang reformasi pilihan raya, terutamanya untuk masa pandemik ini. Kita tahu bahawa sekarang, terutamanya zaman pandemik, bukan masa untuk mengadakan satu pilihan raya yang biasa atau konvensional pilihan raya, sama ada di peringkat negeri maupun peringkat persekutuan. Kita tahu bahawa untuk mengadakan satu konvensional pilihan raya pada masa ini akan mengakibatkan satu kesan yang sangat teruk kepada negara. Kita sampai sekarang masih merasai kesan daripada pilihan raya negeri Sabah yang telah berlaku, yang telah menjadi katalis kepada gelombang ketiga di seluruh negara. Ini seharusnya menjadi satu peringatan yang kuat kepada kita bahawa virus ini tidak akan tiba-tiba lesap apabila kita nak adakan pilihan raya. Jadi walaupun pada tahun ini kita ada vaksin coverage ataupun mereka yang mendapat vaksin adalah lebih tinggi, terutamanya di Sarawak dan juga di seluruh negara, tetapi kita harus ingat bahawa vaksin bukannya silver bullet ataupun satu-satunya jalan penyelesaian untuk menyekat penularan COVID-19, terutamanya penularan Delta variant sekarang, dan kita dapat lihat dengan jelas bagaimana vaksin sendiri tidak cukup untuk mengawal penularan Delta variant, terutamanya di Sarawak. Di Parlimen pada sesi ini, saya telah submit satu soalan kepada Kementerian, sama ada SPR atau Election Commission ada mengadakan atau bercadang untuk membuat langkah-langkah proaktif reform untuk memperkenalkan apa yang kita panggil absent voting atau undi pos, terutamanya kepada mereka yang tinggal ataupun belajar seperti di Kuala Lumpur atau di semenanjung Malaysia, bagi orang Sabah, Sarawak ataupun orang Kelantan, orang Penang yang bekerja atau belajar di luar tempat mereka mengundi. Bagi saya, absentee postal voting atau undi pos ini akan membuat lebih convenient, lebih senang untuk mereka yang tinggal di luar untuk mengundi, supaya mereka tak perlu balik ke negeri mereka, ke kampung mereka yang mungkin akan membawa balik virus tersebut dan mengakibatkan satu penambahan atau surge COVID-19 di kawasan mereka seperti apa yang kita lihat selepas pilihan raya negeri Sabah. Jadi malangnya, menurut jawapan yang saya terima, kerajaan sebenarnya tidak bercadang untuk mengimplementasi reformasi ini, malah mereka telah menasihatkan agar pengundi-pengundi menukar tempat mereka mengundi berdasarkan tempat mereka tinggal sekarang. Bagi saya, ini tidak sepatutnya berlaku. EC atau SPR haruslah mencari jalan untuk membolehkan pengundi-pengundi mengundi secara selamat di tempat yang mereka pilih, sama ada di negeri mereka tersendiri, kampung mereka tersendiri ataupun dun mereka tersendiri. Contohnya, sebagai seorang Sarawak, Sabahan ataupun orang Kelantan, jika mereka nak mengundi di kawasan mereka, ia adalah tanggungjawab SPR untuk memastikan atau mencari jalan mereka dapat mengundi secara selamat di tempat yang mereka pilih. Bagi saya, sebarang inconvenience ataupun sebarang inconvenience yang dibuat atas seorang pengundi, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ia boleh dikatakan sebagai suppression of fundamental rights of a voter, dan ini tidak haruslah berlaku. Dan bagi saya, reformasi ini sangat penting, terutamanya dengan pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang, mungkin akan diadakan pada awal tahun depan, dan mungkin juga satu pilihan raya persekutuan yang mungkin diadakan seawal-awal tahun depan. Kita tahu di Sarawak, yang di-Pertuan Agong telah memanjangkan proklamasi darurat sehingga 2 Februari tahun 2020. Tetapi kita tahu proklamasi darurat ini adalah satu langkah jangka masa pendek atau short term dan bukan tidak lestari, unsustainable solution yang tidak dapat guarantee sama ada satu pilihan raya bila harus dilakukan tidak akan dilakukan secara selamat atau tidak.
Jadi bagi saya, pilihan raya tidak boleh ditangguhkan setiap kali ditangguhkan atau postpone indefinitely. Demokrasi tidak boleh dipostpone. Demokrasi cannot be suspended walaupun ada apa krisis yang berlaku. Tetapi apa yang boleh dilakukan? SPR haruslah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan proses pengundian, proses pilihan raya adalah selamat untuk semua pengundi, tak kira demografik, tak kira tempat tinggal mereka. Bagi saya, dalam 7 bulan darurat ini, dalam hampir 1,5 tahun dalam masa pandemik ini, SPR telah gagal untuk mencari jalan, untuk mencari langkah-langkah reformasi untuk membolehkan satu pilihan raya sama ada negeri maupun persekutuan dijalankan. Dan ini sebenarnya melanggar hak seseorang untuk mengundi dalam sebuah demokrasi. Malah ia juga memberikan kesan negatif kepada keselamatan dan kesihatan penduduk-penduduk di negara kita. Maka, saya ingin memberikan 2 cadangan yang SPR haruslah proaktif dan mengambil kesempatan ini untuk mereformasikan prosedur-prosedur pilihan raya. Nombor 1, seperti saya katakan tadi, SPR haruslah membenarkan out of region atau absentee voting atau undi pos in advance bagi pengundi supaya mereka tak perlu terbang balik atau berangkat balik ke konstituensi kawasan-kawasan mengundi mereka. Ini tidak termasuk sahaja orang Sarawak yang tinggal di Peninsula, di Semenanjung maupun di Sabah, tetapi juga rakyat-rakyat negeri lain yang tinggal di kawasan bandar dan di negeri yang bukan negeri yang mereka mengundi. Dengan adanya reformasi ini akan eliminate. Ini akan mengurangkan keperluan pengundi untuk travel, untuk pergi kawasan mengundi mereka dan akan mengurangkan interstate dan interdivision travels. Ini memerlukan isi untuk gazette out of region voters as advance voters eligible, hak untuk postal voting di bawah regulation 3/1/E of the Elections Advance Voting Regulations 2012 untuk mengimplementasi proses ini. Itu cadangan pertama. Cadangan kedua, SPR haruslah memanjangkan hari mengundi. Mungkin sampai seminggu. Dan kita ikutlah jadual atau schedule mengikut saluran untuk mereka mengundi. Contohnya, saluran pertama atau saluran kedua undi pada hari ini, hari pertama, hari kedua, saluran ketiga, keempat, kelima, hari berikutnya. Malah absentee voters atau undi pos ini dapat sampai ke tempat untuk mengira undi tersebut sebelum proses pengundian tamat. Bagi saya, ini dapat mengurangkan jumlah mereka yang datang ke tempat mengundi, dapat mengurangkan kesesakan, maka SOP dapat lebih baik dijaga. Jadi bagi saya, dalam musim pandemik ini, ia adalah tanggungjawab SPR untuk memastikan pengundi dapat mengundi dalam keadaan yang selamat, keadaan yang sihat dan kita tidak menghalang hak mereka untuk mengundi. Dan ini juga untuk memastikan semua proses mengundi, sama ada undi pos, postal voting, absent voting, selamat, tak ada tamper proof, tidak dapat dimanipulasikan, ia telus, ia adil dan ia convenient untuk semua voters. Dan bagi saya, ini akan menambahkan keyakinan rakyat terhadap sistem pilihan raya kita. Sekali lagi, saya ingin menegaskan semua reformasi ini sangat penting, bukan saja untuk musim pandemik ini dan bukan saja untuk pandemik COVID-19 tetapi pandemik yang akan datang. Tetapi ia juga ada kesan baik untuk mendorong lebih banyak rakyat sama ada Sabah, Sarawak ataupun negeri-negeri lain untuk turut serta dalam pilihan raya. Kita tahu di Malaysia banyak, terutamanya saya orang Sarawak, ada yang Sabahan, mereka terpaksa pergi jauh dari rumah untuk mencari kerja. Kita ada satu anggaran di mana 20% daripada pengundi
Sabah dan Sarawak sebenarnya tinggal dan bekerja di Semenanjung Malaysia, dan banyak juga orang Semenanjung yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Jadi reformasi ini haruslah dilakukan secepat mungkin. Maka saya menggesa SPR supaya tidak lambat lah. Do not sleep on your laurels. Jangan panjangkan, jangan postpone ini lagi, tetapi implementasikan electoral reform ini untuk membolehkan semua rakyat Malaysia dapat mengundi secara selamat dan secara telus tanpa with not much inconvenience. Itu saja. Terima kasih. Ada soalan? Ya. Yeah. So what's the next course of action, because you already got the answer. So what's next for you to make sure that the electoral reform will be? Okay. One of the things that I'm planning to do is to bring out in my debates, and I will compel the Election Commission and the minister in charge of the Election Commission to accept this. As I said, it is all they need to do is to gazette and extend postal voting. So in my debates, I will bring this up. I will even write a letter to the EC to make sure that they adopt this in preparations for pandemic-proof election process. Ada soalan lain? Okay, terima kasih semua. Thank you.